Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Terima kasih saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak yang saya hormati. Mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah pilihan raya umum ke-16 akan diadakan pada tahun ini? Adakah PRU 16 boleh diawalkan? Adakah Anwar akan membubarkan parlimen lebih awal daripada tarikh yang sepatutnya? Adakah Anwar akan tumbang? Adakah Anwar hilang sokongan? Macam-macam soalan. Bahkan ada yang sehingga mencaci maki Perdana Menteri. Sedangkan kita tahu bahwa Anwar sebagai Perdana Menteri hari ini sedang giat, sedang berkomitmen, sedang menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri. Walaupun di sebalik kerja keras Anwar ini, banyak yang mencaci maki Anwar. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, berkaitan dengan pembubaran parlimen, berkaitan dengan tarikh PRU 16, ada yang kata Anwar akan membubarkan parlimen, Anwar akan PRU 16 akan diadakan pada tahun ini, macam-macam lah cerita. Jadi saya mendapat satu maklumat. Saya dapat satu maklumat daripada FB, Anda boleh lawat inforakyat.net. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kini dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pilihan raya lebih awal, mungkin seawal Oktober tahun ini. Langkah ini dikatakan berkait rapat dengan situasi ekonomi semasa dan keputusan besar kerajaan. Apa yang menarik perhatian ramai ialah rancangan kerajaan untuk mengurangkan subsidi bahan api yang selama ini menjadi antara isu sensitif dalam kalangan rakyat. Perubahan ini dijangka memberi kesan besar kepada kos sara hidup. Anwar rancang bubar parlimen Oktober, tanda tanya. Krisis ekonomi memerlukan satu mandat baru untuk keputusan lebih berani. Dalam ruangan komen ada yang kata Anwar gagal, ada yang kata tidak payah tunggu Oktober, bubarkanlah parlimen sekarang. Ada yang cakap nak lari, ada yang cakap tidak percaya Anwar. Jadi memang banyak yang mencaci maki Anwar, tapi Anda setuju atau tidak sekiranya parlimen dibubarkan awal, parlimen dibubarkan pada bulan Oktober ini? Apa komen Anda? Mungkinkah lebih baik dibubarkan pada tarikh yang sepatutnya ataupun tunggu sehingga tamat penggal? Ada yang kata walaupun bubar, Anwar akan tetap menang bersama dengan Barisan Nasional. Sekiranya Pakatan Madani dikekalkan, kerjasama dikekalkan. Ada yang kata walaupun kerjasama tidak dikekalkan, PH tetap akan mengungguli PRU 16 nanti. Jadi banyak pandangan, banyak komen. Apa pula pandangan Anda? Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Mungkin kita pernah mendengar parti ini menyeleweng dana, parti itu menyeleweng dana. Tidak kira kau dalam kerajaan, tidak kira kau dalam pembangkang,
Kita pasti pernah dengar parti yang terlibat dengan rasuah, penipuan, salah laku, penyelewengan, dan macam-macam lagi. Melibatkan rasuah. Pasti adalah satu benda ataupun satu perkara yang tidak menjadi favorite kepada rakyat Malaysia untuk dengar tentang rasuah. Saudara-saudara, kita tidak tahu benar atau tidak Parti Amanah ini bersalah atau tidak berkaitan dengan kes RM230 zakat. Seleweng zakat RM230 juta. Satu artikel berita daripada Malaysia Kini, ulasan seleweng zakat RM230 juta. Mungkinkah Amanah dihukum PRU 16? Apakah efek kepada kerajaan Madani, kepada PH? Kerana kita tahu Amanah adalah komponen di dalam PH. Apakah efek kepada kerajaan Madani pimpinan Anwar apabila ada parti dalam PH yang terlibat dengan isu ini? Tapi kita tidak tahu bersalah atau tidak kerana belum dipastikan. Tetapi dengan isu ini pasti menimbulkan banyak persoalan daripada penyokong, daripada rakyat. Baru-baru ini ketika saya solat Jumaat di sebuah masjid di Selangor, khatib yang membaca khutbah memulakan khutbah beliau dengan menyebut isu laporan media berkaitan tuduhan penyelewengan wang zakat, anggaran jumlahnya sekitar RM230 juta yang dikatakan membabitkan sebuah NGO. Dalam pada itu media juga melaporkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, isu dakwaan penyelewengan itu setakat ini tidak membabitkan mana-mana institusi zakat di negara ini. Maka isu ini amat dekat dengan orang Islam khususnya. Jika tuduhan penyelewengan uang berjuta ringgit saja sudah sedia sensitif, sudah tentu ia lebih sensitif apabila melibatkan uang zakat. Apatah lagi semua uang zakat sepatutnya digunakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Walaupun terlalu awal untuk mengesahkan kesahihan info tersebut, namun foto-foto yang didedakan bagi saya sedikit sebanyak boleh mempengaruhi proses dalam keputusan para pengundi. Dalam konteks politik, Parti Amanah Negara dan NGO Islam, Ikram, dilihat terkesan dengan isu ini. Zakat, Ikram dan Amanah berdiri atas adjektif ataupun kata sifat yang sama, Islam. Oleh itu musuh politik Amanah amat mudah berkempen isu ini kepada pengundi Melayu dan Islam. Kita tahu Ikram sendiri telah mengambil tindakan dalaman ke atas para ahlinya. Bagi saya ia tidak pelik kerana agak ramai ahli NGO Ikram berada dalam Parti Amanah. Beberapa orang pemimpin Amanah sama ada di peringkat pusat, negeri dan kawasan adalah mereka yang ada hubungan rapat dengan Ikram. Jadi dengan isu ini saudara-saudara yang saya hormati, kita juga boleh lihat bahwa ada beberapa gambar ataupun di media sosial yang kita tahu spekulasi mendahului fakta dan keterangan didedahkan bahwa uang yang dikatakan diseleweng itu digunakan untuk membeli kereta mewah dan hartana berjutaan ringgit. Artikel daripada Malaysia Kini bertarik 27 April. Anda boleh lawat Malaysia Kini. Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir, Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomen kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya, dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada Anda untuk beli dan baca. Buku ini sangat best.